Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi Isnin 17 Zulqa'dah 1442 bersamaan 28 Jun 2021, kita dapat mulakan pengajian kita dalam surah An-Nur. Surah An-Nur, surah yang ke-24, juzuk yang ke-18. Surah An-Nur, surah yang ke-24, juzuk yang ke-18. InsyaAllah dalam surah ini banyak membincangkan, memberi hidayah, petunjuk dalam isu yang berkait dengan keluarga, kekeluargaan, penjagaan diri, jauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar, fahisyah. Sehingga Allah Ta'ala mulakan surah ini dengan menyebut kelebihan, keistimewaan surah An-Nur, yang tidak ada surah lain dimulai dengan perkataan suratun anzalnaha. Baik para pelajar sekalian, insya-Allah perbincangan kita pada kali ini kita akan bincang tentang muqaddimah surah. Permulaan pengenalan surah dan intisari maqasid dalam surah ini, apa perkara yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita pergi kepada hukmu az-zani waz-zaniyah yang disebut di awal surah ini. Baiklah para pelajar sekalian, seperti biasa kita mula pengajian kita dengan membaca beberapa ayat. Ayat perbincangan kita pada kali ini tak lebih dari 3 ayat saja. 3 ayat saja. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
Baik para pelajar sekalian, itu 3 ayat yang insya-Allah kita dalam kesempatan ini kita akan bincangkan dalam perbincangan ini. Jadi surah An-Nur bagi para pelajar yang ada pimpinan Jawi muka surat 733. Sebelum kita masuk kepada ayat, kita undur ke muka surat 732, Muqaddimah surah An-Nur. Muqaddimah surah An-Nur. Surah ini diturunkan di Madinah. Nah, dia panggil surah Madaniyatun. Surah Madaniyah, iaitulah surah ini diturunkan di Madinah. Kita sudah belajar banyak kali dah kan. Madaniyah, Makkiyah maknanya peringkat waktu zaman turun dia tu. Kalau waktu sebelum Nabi hijrah, orang panggil Makkiyah. Selepas hijrah, Madaniyah. Namun begitu, masih ada lagi perbincangan mungkin surah Madaniyah tapi diturunkan di Mekah, sewaktu Nabi kita ke Mekah. Dan adalah beberapa perbincangan, kita pun tidak panjangkan perbincangan di sini. Mengandungi 64 ayat. Mengandungi 64 ayat. Tidak banyak dia punya ayat dia 64 tapi ada agak panjang sedikit. Itu dia panggil simah as-suwar al-madaniyah. Surah-surah Madani Madinah ni dia panjang sikit dan dia banyak terlibat dengan hukum hakam. Kalau surah di Mekah ada yang panjang tapi ada yang pendek. Kebanyakannya lebih kepada kisah-kisah umat dulu dan tasbitul aqidah. Tasbit aqidatit tauhid. Nak menguatkan tauhid kerana peringkat permulaan, peringkat taksis mengasaskan dakwah, tentulah kita perlu kepada rijal, orang-orang yang kuat dia punya pegangan sebab mereka melalui ujian yang begitu gawat, yang getir. Dinamakan summiyat hadhihi surah. Dinamakan surah ini dengan surah An-Nur. An-Nur dengan makna cahaya. Nur dengan makna cahaya. Kerana bandingan Nur Hidayah. Nur Hidayah, petunjuk Allah Azza wa Jalla ada disebutkan perihalnya mulai ayat 35. Allahu nurus samawati wal ardh. Baik, nama ini memang terdapat di dalam hadis ataupun asar. Asar yang pertama, kisah yang diriwayat oleh seorang ulama tabi'in, nama dia Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair menceritakan, kisah ni panjang, saya ringkaskan. Nanti tuan-tuan boleh baca dalam catatan. Sa'id bin Jubair kata, Su'iltu anil mutala'inaini. Aku ditanya hukum orang suami isteri yang bersumpah masing-masing menafikan mereka melakukan perbuatan jahat. InsyaAllah hukum ni ada dalam surah ini nanti. Adakah mereka selepas bersumpah mereka wajib berpisah secara automatik? Atau masih lagi boleh menjadi suami isteri? Qala fama daraitu ma'akul. Tengok, Sa'id bin Jubair, ulama besar, tabi'in. Orang tanya dia, rahimahullah, dia kata, aku pun tak tahu nak jawab. Famadaitu ila manzili bin Umar di Makkah. Langsung aku pergi ke rumah Ibnu Umar di Mekah. Fakultu lil ghulam, aku bagi tahu kepada pembantu dia, istazin li. Minta izin, saya nak jumpa Syekh Ibn Umar. Qala innahu qail. Maaf tuan, sekarang ni waktu dia rehat dekat nak zuhur tu. Dia panggil qailulah. Bila Ibn Umar dengar suara aku, dia berjawab. Ibnu Jubair, tengok sahabat ni dengar suara dia kenal. Jadi kita pun bila kita nak jumpa dengan orang, nak bercakap dengan ustaz, dengan syekh, kita perkenalkan nama. Saya fulan, kecuali orang yang rapat sangat. Dengar dia batuk pun boleh kenal, itu lain cerita. Qultu na'am. Qala udkhul. Dia bagi tahu pada ghulam dia, silakan masuk. Fa wallahi,
ma ja'a bika hazihi sa'a illa hajah. Aku tahu kamu tak mari waktu ni, waktu qailulah ni, kecuali kamu sedang sangat berhajat untuk bertemu saya. Nah, tengok sini sahabat. Fadakhaltu, Allahu akbar. Aku masuk dalam rumah dia, aku tengok dia sedang tidur ala barza'ah. Barza'ah ni, Allahu akbar, macam pelapik, orang yang lapik kulit letak atas belakang kuda. Mana bukan ada tilam 5 inci, 6 inci, king, queen, enlak, tidak ada. Mereka hanya tidur di atas belulang, di atas kulit. Allahu akbar, sahabat. Mutawassidun, bantal dia pula, bantal yang dibuat daripada ni, dia panggil jerami, tama ni, leaf ni. Bantal kerah lah. Qultu, aku bertanya dia. Tanya Aba Abdul Rahman, gelaran dia. Orang yang bersumpah dua orang ni, adakah kita kena pisahkan dia? Qala, subhanallah, maha suci Allah Ta'ala. Naam, iyalah. Ya. Kata Ibn Umar, inna awwala man sa'ala dhalika fulan bin fulan. Orang pertama mari tanya Nabi tentang hukum ni, fulan bin fulan. Qala, ya Rasulullah, ar'aita law wajada ahaduna imra'atahu ala fahishatin kaifa yasna. Rasulullah bagi tahu kepada kami hukum kalau seorang tu tengok isteri dia sedang buat benda keji, mungkin berzina dengan orang lain, macam mana dia nak buat? Qala in takallama bi amrin azim. Kalau aku bercakap benda ni, isu ni besar, isu keluarga. Wa in sakata an misli zalik. Kalau aku diam, aku jadi bacul. Qala fasakata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falam yujib. Nabi tak jawab. Falamma kana ba'da zalika atahu, dia pergi pula nak tanya Nabi tentang hukum. Faqala innal ladzi sa'altuka anhu qalibtulitu bihi ya Rasulullah. Soalan yang saya tanya dulu, Allah Taala uji saya. Saya dah tengok perbuatan tak baik ini. Fa anzalallahu azza wa jalla haula'il ayat fi suratin nur. Tengok nama dia. Allah Taala turunkan hukuman kepada isu yang ditanya itu dalam surah An-Nur. Surah ayat yang 6 hingga 9, walladzina yarmuna azwajahum. Orang-orang yang menuduh isteri mereka berzina. Fatalahunna alaihi, Nabi pembaca. Kemudian cerita ni saya berhenti setakat itu dulu sebab kita nak ambilnya Nabi kita baca surah An-Nur, kata dirawi Ibnu Umar. Cerita panjang tunggu di ayat 6 ayat 9 nanti insya-Allah. Kisah ini diriwayat oleh Imam Muslim, mana hadis yang sahih. Satu lagi cerita an Abi Ishaq Asy-Syaibani rahimahullahu taala qala sa'altu Abdullah bin Abi Aufa. Aku tanya Abdullah bin Abi Aufa, sahabat, hal rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah Rasulullah pernah rejam orang yang berzina? Dengar ni. Golongan-golongan liberal yang anti kepada hukuman rejam. Dia kata tak ada dalam Quran tapi ada dalam sunnah. Hal rajama Rasulullah? Qala na'am. Ya. Qala qultu ba'dama unzilat suratun nur am qablaha. Naknya nama ni. Adakah hukuman sebut berlaku selepas diturunkan surah An-Nur ataupun sebelumnya? Qala Ibnu Abi Aufa la adri. Sahabat Nabi, dia boleh jawab la adri, aku tak tahu. Subhanallah. Kita semua benda nak jawab, semua benda nak rempuh, semua perkara nak ulas, nak komen, maka itulah yang terjadi. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Hadis ini akhrajahu Muslim. Baik para jemaah sekalian, sesalah kita dari sudut nama surah jelas ada dalam asar, ada dalam hadis. Kemudian kita pergi kepada intisari kandungannya. Tengok dalam tafsir pimpinan. Tafsir pimpinan kita ni mukaddimah surah lengkap. Panjang sekali. Bukan sekadar lengkap, panjang sekali. Intisari kandungannya menerangkan hukuman yang dikenakan kepada orang yang berzina, lelaki dan perempuan. Juga menerangkan hukum orang-orang yang melemparkan tuduhan zina kepada perempuan-perempuan yang terpelihara kehormatannya. Ini dia panggil qazaf.
Orang yang menuduh orang baik berzina, nama hukumnya qazaf. Qaf, za, fa. Qazaf. Dan hukuman orang yang melemparkan tuduhan yang demikian kepada isterinya, maka dia panggil hukum mula'anah. Sumpah laknat ke atas diri masing-masing. Ini semua dalam perbincangan kita insya-Allah. Karena itu surah ini sangat penting untuk dihayati dan dipelajari. Sebab banyak undang-undang yang berkait dengan jenayah kekeluargaan. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Allah selamatkan keluarga kita. Allah selamatkan keturunan kita daripada termasuk anak-anak cucu yang tidak sabit nasabnya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Menerangkan tentang dustanya orang-orang yang menuduh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berlaku sumbang. Ini dia panggil hadisul ifki. Tanda dia punya hadisul ifki, maknanya tuduhan jahat kepada Sayyidah Aisyah, isteri Nabi, anak Sayyidina Abu Bakar, yang mendapat pendidikan terus daripada bapaknya yang sangat mulia, duduk di bawah Nabi yang mulia. Munafikin boleh tuduh benda macam ni. Allahu Akbar. Lalu ditegaskan bahawa tuduhan palsu itu yang berpunca dari ketua kaum munafik Madinah, nama dia Ibnu Ubay bin Salul, tidak akan dapat memburukkan nama baik isteri Nabi yang bersih dan suci radhiyallahu anha. Bahkan sebaliknya memberikan penghormatan serta kemuliaan. Kerana Allah Ta'ala telah membersihkan nama baiknya dan keluarganya serta suaminya yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa ayat suci yang kekal dibaca turun-temurun dalam Al-Quranul Karim sehingga hari kiamat. Allah uji Aisyah untuk dinaikkan darjat, lagi tinggi darjat, sampai hari ini kita baca ayat-ayat yang berkait dengan perkara ini. Menerangkan cara dan adab peraturan berziarah ke rumah orang lain. Nah, ini adab ziarah. Supaya terhindar dari berlakunya sebarang perkara yang tidak diingini. Ini macam masyarakat kita ni, pergi rumah orang, jenguk sampai dalam rumah. Tengok aurat isteri dia, tengok aurat keluarga dia. Kita belajar adab, insya-Allah. Lebih-lebih lagi kalau pada masa itu orang lelaki tidak ada di rumah. Jangan masuk rumah orang kalau suami dia tidak ada. Kemudian Allah SWT memerintahkan orang-orang Islam, laki-laki dan perempuan, supaya masing-masing menahan pandangannya dari melihat yang haram dan menjaga kehormatannya daripada melakukan zina. Dia panggil zina mata, kan? Zina tangan, zina kaki, zina faraj yang paling besar, atau lain-lain perkara yang keji. Selain dari itu, perempuan-perempuan Islam diharamkan mendedahkan tubuhnya, auratnya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. InsyaAllah kita akan bincang bab aurat. Kecuali anggota tubuhnya yang zahir. Mana? Iaitu bulatan muka dan kedua tapak tangannya sampai ke sini. Itu dibenarkan. Itu pun kalau dia boleh tutup, berhijab, lagi cantik. Setelah menerangkan bandingan nur hidayah petunjuk Allah, lalu diterangkan perihal orang-orang yang beriman dan bahawa mereka di dunia berada dalam sinaran cahaya hidayah petunjuk yang berlapis-lapisan, yang dilimpahi oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Dan di akhirat pula mereka akan menerima sebaik-baik balasan serta limpah kurnia yang tidak terhitung disebabkan amal-amal soleh yang mereka kerjakan. Sebaliknya, diterangkan pula perihal orang-orang kafir yang akan rugi dan hampa di akhirat kelak. Na'udzubillah. Kerana amal mereka yang baik, yang mereka sangka dapat menolong mereka, tidak dapat menyelamatkan mereka dari azab seksaan Allah yang sangat berat. Setelah menerangkan kejadian langit dan bumi, ini dia panggil Dalailut Tauhid, yang menunjukkan kepada keagungan Allah Azza wa Jalla dan segala isi yang ada padanya, yang menunjukkan keesaan Allah Ta'ala dan kekuasaannya, dan menceritakan perihal golongan munafik yang hanya beriman di mulut dan kufur di hati. Na'udzubillah. Lalu menegaskan bahawa umat Islam yang beriman
dan beramal soleh akan dikurniakan memegang kuasa pemerintahan di bumi ini setelah jatuhnya segala rejim-rejim yang zalim pada zaman masing-masing. Apa yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala ini telah berlaku. Kerana umat Islam yang pada mulanya kecil jumlahnya, ditindas dan diancam oleh musuh, telah berjaya, terutamanya zaman Nabi SAW dan zaman sahabat-sahabat Nabi yang mencapai kuasa pemerintahan, menghancurkan musuh-musuh yang menceroboh dan mengembangkan Islam ke seluruh dunia. Surah An-Nur ini diakhiri dengan menegaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala jua yang menguasai dan mengetahui keadaan sekalian makhluknya, dan mereka semua akan kembali kepadanya untuk diterangkan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Ini muqaddimah surah An-Nur, intisari dalam tafsir pimpinan. Baik, saya ambil dalam tafsir saya ni, tafsir Al-Muharrar. Dia sebab direngkas. Dia buat poin je. Maqasidus surah, objektif utama surah ini, zikru ahkamil afafi was sitri. Menyebut tentang hukum penjagaan diri dan menutup segala keaifan, segala keburukan. Maka di sini, dalam surah ini ada 12 isu besar. Tanda tuan-tuan. Dalam pimpinan, dia bawa sard. Yang ini kita bernombor. Min abrazil mawdu'at, di antara isu tajuk besar, tajuk utama perbincangan surah An-Nur, yang pertama, takrir wujubil inqiyad, menetapkan bahawa kewajipan tunduk dan akur kepada hukum hakam dan adat-adat yang terdapat di dalam surah An-Nur ini. Satu. Yang kedua, bayanu haddiz zina, penjelasan hukum perzinaan. Nas'alullah as-salamah. Kita minta selamat. Minta berlindung dengan Allah Ta'ala untuk diri kita, keluarga kita, murid-murid dan pelajar kita daripada terjebak dengan fahisyah yang sangat keji di dunia dan berat di akhirat. Yang ketiga, bayan penjelasan hukuman qazifi al-muhsanat, orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik sebagai penzina atau pelacur. Yang keempat, hukmu qazfi zaujat, hukum suami menuduh isterinya berzina. Adakah kita kena sebat? Wa tashri'ul li'an, dan perundangan sumpah laknat ke atas suami dan juga isteri. Yang kelima, zikru qissatil ifki. Allah Ta'ala sebut kisah tuduhan jahat yang dimainkan oleh cyber trooper Quraisy ataupun cyber trooper kafir pada masa itu, diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, bapa munafik, menuduh Aisyah melakukan perbuatan sumbang dengan Safwan ibnul Mu'attal. Yang keenam, zikru adabil istizan. Allah Ta'ala sebut hukum adab minta izin nak masuk rumah, dan kewajipan menahan pandangan, jangan duk tengok sana sini, dan juga menjaga faraj. Yang ketujuh, nahyun nisa, larangan kepada wanita-wanita Islam daripada menzahirkan perhiasan, pakaian-pakaian yang tak patuh syariah, kan, kecuali kepada orang yang Allah kecualikan untuk mereka zahirkan. InsyaAllah kita bincang nanti. Yang ke-8, al-amru bi-inkahil ayama, arahan supaya mengawinkan orang-orang perempuan dan laki-laki yang tidak ada pasangan. Kawinkan mereka. Yang ke-9, al-hadithu an mazahiri qudratillah, perbincangan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala pada alam ini. Alam atas, alam bawah kita tengok. Yang ke-10, zammu ahwalin nifaq, mencela perbuatan, perangai, tingkah laku puak-puak munafik dengan isyarat kepada jahatnya perangai mereka dan buruknya akhlak mereka. Yang ke-11, Allah janji kepada hamba-Nya yang beriman bil istikhlaf, dengan akan mendapat kekuasaan di muka bumi untuk melaksanakan tuntutan agama, dan mereka sudah tidak ada lagi ketakutan ba'dal amni, setelah ba'dal khawfi,
mendapat keamanan setelah mereka dalam keadaan takut. Yang ke-12, penutup surah, bayanu sifatil mu'minin as-sadiqin. Allah Ta'ala nyatakan sifat-sifat orang mukmin yang benar-benar beriman. InsyaAllah 12 isu besar ini kita akan bincangkan satu persatu berdasarkan kepada ayat yang kita baca ini, insya-Allah. Baiklah para pelajar sekalian. Itu dia panggil surah An-Nur. Sebelum kita pergi kepada surah An-Nur, tuan-tuan tengok kita sudah masuk kepada surah Al-Mu'minun. Tengok di awal surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala mula dengan qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun walladhina hum lizakati fa'ilun walladhina hum li furujihim hafizun. Tengok, sifat orang bahagia itu ada beberapa sifat. Kita sudah bincang di awal surah Al-Mu'minun, kan? Orang mukmin, orang yang jaga, orang beriman, jaga solat, jauh diri daripada benda lara, keluar zakat, menjaga faraj. Di sana sifat orang menjaga faraj. Di sini dalam surah An-Nur, kalau kamu tak jaga faraj kamu, apa jadi? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu. Laki-laki yang berzina, perempuan yang berzina, sebat. Dalam hadis, Nabi SAW juga telah menunjukkan bahawa laki-laki yang sudah berkahwin, berzina, rejam. Ini yang kita akan bincangkan, insya-Allah. Baik para jemaah sekalian. Kita masuk kepada, itu dia panggil munasabah, tanasub as-surah. Surah yang pertama, sifat orang beriman. Sifat surah An-Nur, kalau langgar SOP kekeluargaan, SOP PKP kita kata sekarang, maka ini hukumannya. Allahu Akbar. Al-Quran yufassiru ba'daha ba'd. Ayat Al-Quran ini menafsirkan sebahagiannya dengan yang lain. Dia tak boleh nak lari. Itu dia panggil, itu Al-Quran. Sekarang apa? Menunjukkan bahawa Al-Quran ini daripada mishkat wahidah, daripada sumber yang satu, min indillah, daripada Allah Azza wa Jalla. Kamu bacalah surah mana pun, walaupun turun dalam masa 23 tahun, tetapi tidak ada fakta yang bercanggah, tidak ada maklumat yang salah. Alhamdulillah. Yang salahnya apa? Yang salahnya, kita tak faham, kita tak belajar, kita tidak tadabbur. Bukan salah ibu mengandung, tapi salah siapa? Salah kita tak mengaji. Allahu Akbar. Baik para pelajar sekalian. Suratun. Allah Ta'ala mula ayat ini dengan suratun, surah. Kerana itu disebut dalam awal-awal tadi, keistimewaan surah An-Nur ni, sehingga Allah SWT sebut suratun. Suratun. Surah ini. Hadhihi surah. Suratun dengan makna suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinat la'allakum tadhakkarun. Allahu Akbar. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Suratun. Ini adalah satu surah. Ai hadhihi suratun. Ini surah ini yang kami turunkan untuk apa? Untuk menjelaskan perkara-perkara yang wajib dilakukan, perkara larangan yang ditinggalkan, dan kami telah tetapkan undang-undang hudud. Hudud makna sempadan yang tak boleh dilanggari. Siapa langgar, ini hukuman dia. Allah. Dan hukuk, maka itu dia panggil faradna, anzalnaha wa faradnaha. Baik, kita pergi kepada perkataan surah. Tuan-tuan tengok dari sudut bahasa. Apa makna surah? Surah itu makna apa? Suratun as-surah dengan makna majmu'u ayatin. Kumpulan ayat. Mimma anzalallahu ta'ala, yang Allah Ta'ala turunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, ma'lumul ibtida' wal intiha. Permulaannya diketahui dan akhirnya diketahui. Itu makna surah. Surah makna satu kumpulan ayat. Tak kira lah ada ayat panjang macam surah Al-Baqarah, ada yang pendek macam Wal Asri,
kan. Ada yang sederhana, ada yang pertengah, maknanya dia panggil surah-surah pun berbeza-beza. Itu pun dibincang oleh para ulama, kenapa surah ini macam ni, kenapa begini. Jadi surah itu dia panggil, ada juga surah dengan makna minas su'ri. As-surah ambil daripada perkataan su'ri, maknanya lebihan minuman air. Baqiyatu. Bila kita minum dalam gelas contohnya, lebih itu dipanggil sur. Sur mana lebihan minuman. Sebab apa? Li'anna kulla suratin minal Quran baqiyatun minhu. Setiap surah Quran itu lebihan, bukan lebihan, maknanya ada tinggal lagi ayat-ayat yang dia ada. Semua itu daripada Al-Quran. Ada juga sebutan yang kedua, bighairil hamzi, dia kata as-surah minas suri. Bermakna al-jamaah. Surah mana-mana sekumpulan. Sebab apa? Bila kata satu surah, bermakna sekumpulan ayat. Kumpulan ayat. Ataupun minas sur dengan makna al-muhit, yang dilingkungi dengan binaan. Sebab surah itu ada lingkungan dia, bermula di sini, berakhir di sini. Itu kalau tuan-tuan nak belajar dari sudut bahasa lah, maknanya surah itu dengan makna kesimpulannya kumpulan ayat. Kumpulan ayat yang maklum alif tidak diketahui permulaannya, diketahui akhirnya. Itu nama dia surah. Kalau kata kita baca satu surah Quran, surah apa? Surah Wal Asri, surah Al-Ikhlas. Jadi satu surah maknanya ada sekumpulan. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada hukuman yang ada dalam ayat ini yang saya rasa tuan-tuan sudah tidak sabar untuk mengetahuinya. Suratun anzalnaha wa faradnaha. Ini adalah satu surah. Jadi kita fahamlah kalau kata surah, kumpulan ayat. Dia ada nama khas. Surah ini surah An-Nur. Yang kami turunkan dia. Allah sebut anzalnaha, kami turun. Manggil orang tak kerti bahasa Arab, dia kata, dah, kamu kata Tuhan satu. Tuhan Esa, kenapa pula guna kami? Kami ramai. Ini bahasa, orang tak mengaji bahasa, nama dia. Bahasa, orang tidak belajar bahasa. Maknanya kami di sini bukan makna ramai, dengan makna ta'zim nafs. Membesarkan diri, dia guna perkataan kami. Menunjukkan bahawa keagungan Allah, dengan keagungan kebesaran Allah, ia menurunkan surah ini. Kami turunkan dia. Jadi jangan ragu-ragu lagi. Surah ini mari daripada Allah Azza wa Jalla. Wa faradnaha. Dan kami wajibkan hukum-hukumnya. Faradna dengan mana qadarnaha. Kami telah tetapkan. Tetapkan ma fiha minal hududi wal huquq. Ada undang-undang hudud. Ada hak-hak yang wajib ditunaikan. Hak suami isteri, hak keluarga. Kita tunaikan. Wa anzalna fiha ayatin bayyinat. Jadi yang wajib kita kena beriman dengan isi kandungannya dan beramal dengan dia, bukan setakat baca saja, ambil berkat kemudian simpan dalam rak Quran lain, kehidupan kita lain. La, kewajipan kita beramal dengannya. Wa anzalna, serta kami turunkan padanya ayat-ayat keterangan yang nyata supaya kamu la'allakum tazakkarun. Dalam ayat ini Allah kata apa? Wa anzalna ayatin bayyinat. Kami turunkan ayat Quran yang jelas, dia punya penjelasannya nyata sekali. Siapa yang tak nyata bermakna dia tidak faham. Siapa tak faham bermakna dia tak belajar. Itu je punca dia. Kita jangan salahkan sesiapa. Bila kita tak belajar, kita yang tak faham. Atau kita belajar tapi kita tak faham juga. Itu kita kena rujuk baliklah. Mungkin salah kita, mungkin salah penyampai. Dia dua yang orang tak faham ni. Sama ada guru tu tak habis beri penerangan, tak sampai maksud, ataupun pelajar yang tak faham. Ada setengah ibu bapa ni tak. Bila anak dia boleh rendah, tak dapat A, tak dapat C, dapat apa, oh dia marah dengan cikgu. Apa cikgu mengajar tak betul? Awak cek dulu anak awak tu betul ke tidak? Kan? Waktu orang mengajar dia tidur, waktu orang buat PDPR dia lari, buka handphone, main game. Macam mana kita nak? Jadi dua masalah. Sama ada al-taksir daripada guru, nastaghfirullah, ataupun taksir daripada murid. Itu sebab kita tak faham. Jadi jangan menyalahkan orang.
Allah di akhir ayat ini Tuhan kata la'allakum tadhakkarun. La'allakum tadhakkarun ai mudah-mudahan supaya kamu beringat likai tatadhakkaruna bihadzil ayah. Supaya kamu ingat wa tattaizu, kamu faham, kamu ambil pengajaran wa ta'malu biha. Ini yang besar sekali. Ingat dah, ingat. Faham. Beramalnya tidak. La. Al-Quran bukan diturunkan sekadar dibaca. Al-Quran diturunkan untuk diamal. Karena itulah kata ulama salaf, Al-Hasanu Al-Basri ataupun ulama lain, dia kata Allah Ta'ala turun Quran ini supaya diamalkan. Fattakhazu qira'atahu amalan. Mereka hanya berhenti setakat bacaan itu sebagai amalan. Saya beramal dengan Quran. Macam mana beramal dengan Quran? Hari-hari saya baca Quran. Baik, yang Quran sebut halal, yang Quran sebut haram, yang Quran sebut buat, Quran kata jangan buat, kamu ikut tak ikut? Tak faham pun lagi. Kita mengatakan itu bukan itu matlamat diturunkan Quran. Tapi jangan salah faham. Jangan pula, kalau begitu saya tak payah baca Quran. Kita kata apa pula ni, marah nyamuk bakar kelambu. Kan? Mana kena baca Quran, jangan tak baca. Allahu Akbar. Baiklah para pelajar sekalian, wa ta'malu biha, kita kena beramal dengan dia. Tamaklah muqaddimah, permulaan ayat yang menunjukkan kepada makanatis surah. Kedudukan surah ini. Sehingga Allah Ta'ala sebut nama surah, suratun anzalnaha. Sebab apa? Dia panggil dalam bahasa psikologi, dia panggil ayatut tashwiq. Ayat nak menjadikan kita yang mendengar ni rasa kerinduan, rasa semangat, rasa cinta nak habiskan surah ini untuk kita belajar. Semua surah Quran tu cantik, elok semua. Tapi bila Allah Ta'ala mulakan dengan suratun anzalna, macam ginilah kita. Guru nak mengajar pelajar-pelajar. Ustaz nak ceramah. Tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar sekalian dengar cerita. Cerita yang saya nak cerita ni, saya belum pernah cerita kepada orang lain. Kan? Dia punya, kita pun gini semangat. Apa nak cerita ni? Cerita-cerita rupanya cerita Pak Pandai jatuh anak. Pak Pandai jatuh anak. Dia kata, ingatkah kita yang mati, anak orang mati juga? Kita pun sama jugalah. Ingatkah aku yang tak pandai Quran, orang lain tak pandai juga? Beres je lah. Bukan itu. Bila kita kata uslub tashwiq, bermakna kita minta supaya kita rasa semangat, nak bersungguh, nak mengaji Quran, nak memahami Quran dan nak beramal dengan Quran. InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan yang ada keikhlasannya, ada semangatnya, insyaAllah. Sebagaimana hadis Nabi SAW, Nabi kita bagi tahu, ana inda zanni abdi bi. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, ana inda zanni abdi bi, aku mengikut sangkaan hamba-Ku kepadaku. Sekarang ni kita sangka apa dengan Allah? Allah yang maha berkuasa. Allah yang turunkan Al-Quran kepada Nabi SAW. Nabi ajar kepada sahabat sampai kepada kita. Allah yang pilih kita menjadi orang Islam yang beriman dengan Quran. Kita bersangka baik, Allah akan beri kepada kita kepahaman Al-Quran dan Allah akan beri kepada kita, pimpin kita untuk beramal dengan isi kandungan Quran. InsyaAllah, kata insyaAllah. Baik, kita berpindah kepada ayat yang kedua. Kalau tak sempat, kita sambung lagi. Jangan bimbang. Surah An-Nur ni saya bercadang untuk tidak laju di sini sebab dia berterlibat dengan hukum. Yang lain tu kita dah dengar banyak kali. Cerita Nabi Musa dengan Fir'aun, cerita Lut, cerita Samud, cerita kaum Ad. Tapi di sini yang terlibat dengan undang-undang yang menjadi dasar kehidupan kita. Cukuplah kita agungkan perlembagaan Luk Rek, perlembagaan Luk Kromo, segala Luk yang ada tadi. Tapi kenapa kita tidak agungkan perlembagaan yang Allah hantar mari kepada kita? Hadha huwa dusturuna Al-Quran. Kan? Perlembagaan kami Al-Quran. Cita-cita kami sekian. Tapi apa? Tapi Quran tak mengaji juga? Baiklah para pelajar sekalian. Kita pergi kepada ayat yang kedua.
Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina. Allah, minta maaflah kaum wanita. Kenapa dalam ayat ini Allah mula dengan wanita yang berzina? Waz-zani, dan laki-laki yang berzina. Man zana minan nisa'i wal rijal. Fajlidu, hendaklah kamu sebat tiap-tiap seorang dari keduanya. Dua-dua kena sebat. Laki-laki sebat, wanita sebat. Mi'ata jaldah. 100 kali sebat. Tuan-tuan jangan bayangkan sebat undang-undang Islam ni macam sebatan dalam penjara sivil. Penjara orang putih ni. Oi, itu sekali dia bagi terkoyok habis kulit. Kan? La. Sebab dalam Islam ni angkat gini pun tak boleh. Kita angkat sekadar itu je. Main. Ni kadang-kadang kita sebab pelajar murid kita, weh, lebih pada hudud. La. Tidak boleh, tuan-tuan. Kena ingat. Sebab takdib berbeza dengan sebab hudud. Sebab takdib maknanya kita sebab pelajar-pelajar kita sebab nak ngajar adab. Itu sikit je, biar dia rasa. Tapi kalau sebab hari-hari kena sebab, dia panggil hilang rasa. Mati rasa, kata orang. Mati rasa ni hari-hari kena sebab. Relax lah. Ustaz tu, sebab lah. Berapa ustaz? Hari ni berapa? Dia pula perli ke guru dia. Berapa hari ni? 5, 10. Main-main je. Nah. Jangan jadikan sebab itu sebagai sehingga sampai orang tak takut dengan sebab. Tengok. Di sini. Maka dalam ayat ini, Allah Ta'ala sebut, laki-laki perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina. Para pelajar sekalian, dalam ayat ini, Allah SWT mula dengan wanita. Sebab apa? Kerana kesan perzinaan itu kepada wanita lebih berat daripada laki-laki. Laki-laki touch and go ya. Lepas dia buat, dia pergi. Yang mengandungnya wanita. Mengandungnya perempuan. Allahu Akbar. Baru ni saya pergi motivasi kepada pemuda-pemudi yang terjebak dengan fahisyah, dengan zina. Ada yang datang bawa baby, ada yang sudah berkahwin pun ada. Sama-sama dia. Bila kita tanya, kenapa kamu terjebak dengan benda ni? Macam-macam lah dia punya cerita. Terpengaruh dengan godaan, terpengaruh dengan janji-janji palsu laki-laki ni. Itulah terjebak. Di antara hak besar ramainya, Allahul Musta'an, kita minta selamat, minta pertolongan Allah Ta'ala untuk selamatkan keluarga kita. Mari daripada handphone. Cek wasafi duk main ni. Dengan duk main cek, mengorak begini-gini, akhir kali janji tengah malam, budak tu mari ambil, bawa pergi. Macam tadilah kita kata, touch and go, lepas dia buat, dia tak mengaku. Ada juga yang mengaku. Allah. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala mula, Az-zaniyatu, perempuan yang berzina. Waz-zani, laki-laki yang berzina. Berbeza dengan hukum mencuri. Dia mula dengan laki-laki. As-sariqu was-sariqatu. Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri. Sebab kebanyakan yang mencuri ni laki-laki. Perempuan ada juga. Tengok. Ini dia panggil mu'jazul Quran. Al-Quran itu susunan dia, Allahu Akbar, sangat hebat. Dalam ayat ini, kata di ulama tafsir, ada yang mengatakan ayat ini khas untuk laki-laki dara. Perempuan dara. Maknanya yang belum pernah berkahwin. Hukuman sebab ini untuk siapa? Untuk laki-laki dan perempuan yang belum pernah berkahwin. Makhsus bil abkar. Adapun orang sudah kahwin, tak kiralah dia ada isteri ke tak ada isteri. Yang penting orang ini sudah berkahwin, pernah berkahwin, pernah dipalu kompang.
maka hukumannya ar-rajmu, direjam sampai mati. Hukumannya rejam. Rejam sampai mati. Dan ada ulama mengatakan ayat ini telah membatalkan hukuman yang ada dalam surah An-Nisa. Ya, au yaj'alallahu lahunna sabila, au yaj'alallahu lahunna sabila, dalam surah An-Nisa ayat 15. Asa dulu, tuan-tuan tandalah. Asa dulu, mana-mana orang perempuan yang buat benda ni ditahan dalam rumah. Dikurung dalam rumah. Lockdown dia kat situ, tak boleh keluar sampai dia mati. Oh, lama, berapa puluh tahun. Tapi dalam surah An-Nisa Allah Ta'ala sebut, au yaj'alallahu lahunna sabila, ataupun Allah SWT akan beri kepada mereka satu jalan lain yang menyelesaikan masalah hukum zina. Maka di antara jalannya ni, az-zaniyatu waz-zani, sebat. Jadi tak payahlah kurung lama-lama dalam rumah, sudah sabit hukumannya, ambil, letak di tempat ramai, sebat. Baik. Dalam masalah nasih mansuh ni, kita pergi kepada perbincangan para ulama tafsir lah. Untuk kita belajar ramai-ramai ni, maknanya, ada ulama kata, ayat ini menasahkan ayat yang An-Nisa, ada yang mengatakan tidak. Dalam An-Nisa tu Allah Ta'ala gantung ayat. Au yaj'alallah. Ataupun Tuhan bagi satu kelepasan. Satu jalan lain yang melepaskan. Maka ulama mengatakan ayat ini, ayat 2 surah An-Nur ini sebagai jalan keluar kepada surah An-Nisa ayat 15. Saya minta maaf kepada para pelajar sekiranya huraian ini agak terlalu detail dan kita perlu kepada huraian begini. Hadis yang diriwayat oleh seorang sahabat, nama dia Ubadah bin As-Samit. Dengan sad. Ubadah bin As-Samit. Radiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudhu anni. Qad ja'ala Allahu lahunna sabila. Bila turun ayat ni, Nabi kata apa? Mari, ambil. Aku nak bagi pada kamu bahawa Allah Subhanahu wa taala sudah memberi kepada mereka jalan sabil, jalan nak lepaskan hukuman, melaksanakan hukuman zina. Maka Nabi kata, al-bikru bil-bikri. Sama-sama tak pernah kahwin. Dia panggil bikir. Jaldu mi'ah wa nafyu sanah. Sebab 100 kali dan dihalau keluar negeri setahun. Hantarlah pergi mana-mana. Nah, duduk di kawasan mana, saya tak nak sebutlah hantar ke negeri mana, kita jadi tak baik pula orang sana kan. Qad wasayyibu bisayyibi. Orang yang sudah berkahwin berzina. Jaldu mi'ah warrajmu. Sebab 100 kali kemudian direjam. Hadis ini rawahu Muslim. Mana hadis sahih dalam bab rejam ni. Cuma Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan fi jaldi sayyibi ma'ar rajmi, dalam masalah kena sebab dulu ke kemudian baru rejam, itu khilaf ulama. Ada kata sebab dijamak, sebab dulu 100 kali kemudian baru rejam. Ini pandangan Sayyidina Ali, Hasan Basri dan lain-lain, sebahagian daripada ulama Syafi'i. Tapi ramai ulama mengatakan al-wajibu ar-rajmu saja. Sebab buat apa lagi? Kecil, yang besar rejam tu. Jadi tak payah dia dicampur 2 kali. Itu perbahasan ulama. Panjanglah, tengok dalam syarah Imam Nawawi kepada Sahih Muslim kepada hadis ini. Syarah hadis ini tuan-tuan boleh tengok. Bagi para pelajar boleh tengok, panjangkan lagi perbahasan. Maka kata di para ulama, telah tersabit dalam hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan bahawa laki-laki dan perempuan yang sudah berkahwin, dia berzina juga, maka orang ini hukumnya rejam dengan batu sampai mati. Allah. Kata di Syekh, la syakka, tidak ada satu sebarang keraguan bahawa al-qada' bir-rajmi, undang-undang rejam itu berlaku selepas turunnya surah An-Nur. Mana An-Nur ni khas untuk laki-laki yang pernah kahwin, yang belum pernah kahwin. Baiklah para pelajar sekalian, bila kita nak buat
nak buat apa? Nak jatuhkan hukuman, maka Allah peringatkan di sini. Wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah. Wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah. Dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan belah kasihan terhadap keduanya dalam menjalankan hukum agama Allah. Tuhan kata, kita ni sedih juga kan? Sian, nayo, tak berperi kemanusiaan, macam-macam. Maka Allah kata, la ta'khuzkum. Jangan ambil perasaan sedih kamu tu sehingga tak terlaksananya undang-undang hudud. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kalau kamu benar beriman kepada Allah akhirat, laksanakan undang-undang hudud. Kita sekarang ni bila nak laksanakan undang hudud, kita takut ke orang putih, takut ke human right, takut orang kata, takut jadi negara Taliban, takut jadi teroris, macam-macam takut. Kita tak takut kepada azab Allah, kita takut kepada orang kata. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Yang ketiga, Allah sebut di sini, wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'azabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Dan hendaklah disaksikan perjalanan hukuman seksa yang dikenakan kepada mereka itu oleh sekumpulan orang yang beriman. Jadi undang-undang Islam ini tak boleh kita sembunyikan. Kita kena sebab di mana? Public, tempat ramai. Contohnya di Simpang 3 ni, dekat trafik lain orang ramai sini. Kamu pergi buat tempat situ. Biar orang lalu tengok, apa tu? Ni orang berzina. Apa ni? Orang berzina. Orang pakat mari tengok. Manusia ni dengan ditengok oleh orang pun dia rasa dia sudah berat. Belum lagi disebat. Orang mari tengok, ni berzina. Berzina. Budak ni. Jadi dengan itu pun sudah mereka rasa malu dan orang lain tak berani nak buat. Ni kita senyap-senyap ya. Semalam tu dah dijatuhkan hukuman sekian-sekian. Di mana? Dalam penjara yang tertutup. Dalam undang-undang Islam mesti dibuat di publik. Cuma ulama berbeza tentang jama'atun ta'ifatun minal mu'minin. Berapa orang? Berapa orang? Macam-macam lah. Ada yang mengatakan 2 orang, ada mengatakan 3 orang, ada mengatakan kena ramai. Saya pun tak nak bahas panjang. Yang pentingnya, kita kena buat di tempat orang ramai, disaksikan undang-undang itu oleh beberapa orang. Ta'ifatun minal mu'minin, beberapa orang yang beriman kena saksi. Jangan sembunyi-sembunyi. Keluarga dia mari belakang tengok. Anak-anak mari belakang. Orang-orang, kalau boleh, orang-orang yang dalam tahanan, kita bawa mari tengok. Ni. Undang-undang. Budak-budak nakal yang duduk di rumah harapan, rumah apa tu, bawa mari belakang. Barulah biar tak rasa takut. Kan? Baik, para pelajar sekalian, kita tengok nota di bawah 1108. Zina ialah perbuatan yang keji dan bahayanya amatlah besar kepada diri orang yang melakukannya dan rumah tangganya, keturunannya dan masyarakat. Oleh itu, beratlah pula hukuman yang dikenakan kepadanya. Hukuman yang diterangkan dalam ayat ini adalah secara umum. Tetapi dalam hadis-hadis Nabi SAW dijelaskan satu persatu. Iaitu jika lelaki atau perempuan yang berzina itu pernah menikmati persetubuhan yang halal, pernah berkahwin, maka hukuman bagi tiap-tiap seorang di antaranya ialah direjam sampai mati. Jika tidak, maka hukumannya ialah disebat 100 kali dan dibuang daerah. Tapi bukan kita boleh buat sendiri. Mu tangkap orang ni sebatlah. Yang bertanggungjawab menjalankan hukuman itu ialah pihak yang berkuasa, kerajaan yang melaksanakan undang-undang. Bukan kita boleh buat sendiri. Jangan, para jemaah sekalian. Baiklah. Itu 2 ayat yang menyebutkan hukuman zina. Ayat yang ketiga, az-zaniyatu la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan. Waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Laki-laki yang berzina lazimnya tidak ingin berkahwin melainkan dengan perempuan yang berzina. Sebab dia sudah tahu, dia panggil TST, dia sudah jadi sebati dengan hidup dia dah.
atau perempuan yang ataupun dengan perempuan yang musyrik, yang kafir. Dan perempuan yang berzina itu pula lazimnya tidak ingin berkahwin melainkan dengan lelaki yang berzina atau laki-laki musyrik. Allahu Akbar. Na'udzubillah. Dan perkahwinan yang demikian itu terlarang kepada orang-orang yang beriman. Tengok nota di bawah, yakni selagi orang itu tidak bertaubat dan berhenti dari melakukan perbuatan yang keji itu, maka terlaranglah berkahwin dengannya. Jadi para jemaah sekalian, kisah ini panjang. Masalah, apa maksud ayat? Laki-laki yang berzina, dia tak akan kahwin kecuali perempuan yang berzina. Penzina perempuan pula tak akan kahwin kecuali sama-sama dia juga. Geng-geng dia juga. Dan apakah penjelasan ayat ini? Kita tangguhkan huraiannya kepada siri yang akan datang, insya-Allah. Baik para jemaah sekalian, selesailah perbincangan kita. Muqaddimah surah juga kita sudah baca. Penjelasan tentang hukum zina bagi pemuda-pemuda yang belum pernah kahwin, kita sudah jelaskan 100 sebat. Cara sebatan dia bukan macam penjara sibil yang undang-undang sibil hari ini. Sebab dia macam gini je, angkat pun begitu ya. Adapun hukum berkahwin dengan orang yang pernah berzina. Kan ada perempuan yang berzina, nak kahwin dengan dia, boleh ke tak boleh? Ataupun boleh dengan bersyarat. InsyaAllah penjelasannya kita akan pergi kepada siri yang akan datang. Sebab agak detail juga masalah ini. Kalau kita ambil secara ringkas, orang panggil tak puas hati kan? Penjelasannya. InsyaAllah. Kemudian kita akan berpindah pula kepada undang-undang al-qazaf dalam ayat yang keempat sehingga ayat yang ke seterusnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.